ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita meneruskan bacaan daripada surah Al-Baqarah pada hari ini pada ayat yang ke-89 pada halaman yang ke-14 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar ini? Alhamdulillah dan ramai kita bersama dalam studio pada hari ini. InsyaAllah. Kita mengalu-alukan Ustaz ya, kehadiran kepada rakan-rakan daripada mana Ustaz? Alhamdulillah kita ada kehadiran daripada Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah, Masjid Daerah Manjung Perak. Orang Perak kita. Orang Perak. Wasalan kepada semua yang datang jauh Ustaz ya. Ya, Pada hari ini dan juga daripada Johor. daripada Johor, orang Ya, kampung Masya Safah. Kampung, Salih Masya Allah. asal usul insya-Allah. Daripada kumpulan wanita Ibu Tunggal Pontian Johor. Daripada Masya Johor Pontian ya. Ya. Daripada Pontian. So memang saya lahir dekat Perak, orang Johor sekarang bersama. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tidak dilupakan kepada grup Istiqamah yang bersama pada hari ini yang sentiasa bersama dan terus bersama tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, di Facebook, di YouTube, di depan kaca TV, insya-Allah moga-moga terus mengambil manfaat daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat yang kita akan susuri pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-89 kita akan melihat bagaimanakah respon Bani Israel terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran untuk kita bagaimana kita sepatutnya respon kepada sebarang kebenaran daripada Al-Quran. Kemudian kita melihat pada ayat yang ke-90 apakah akibat kalau seseorang itu bersikap baghyan istilahnya ataupun dengki secara ringkas diterjemahkan dan apakah yang berlaku pada Bani Israel, bagaimana mereka mempunyai perasaan ini yang perlu kita elakkan dalam kehidupan kita seharian. Mari sama-sama kita baca ayat 89 hingga ayat yang ke-90 memulakan majlis kita pada hari ini. Sama Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita meneruskan lagi My Quran Time 2.0 Quran, Salat dan Infak. Hari ini muka surat yang ke-14 ataupun bahagian yang pertama, 2 ayat saja, 89 dan juga 90. InsyaAllah kita bersama dengan Sri Kandi, pecinta-pecinta Al-Quran yang datang daripada Perak, datang daripada Johor, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua, dan juga grup-grup Istiqamah kita yang sentiasa memeriahkan kita, majlis ilmu kita insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita bersama dengan hidangan daripada langit, hidangan Al-Quran Karim, makanan rohani kita semua,
Fokus pada ayat 89. Alhamdulillah semua bersama dengan mushaf Safah, masing-masing bersama dengan mushaf masing-masing, memperhatikan ayat-ayat, kalimah-kalimah yang disebut, kemudian kita nak melihat, mendengar kupasan dan tadabbur. Ayat 89 dan juga 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-89 dan 90. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi memimpin bacaan bagi tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, ya, moga-moga kita dapat pahala, ya, bagi setiap huruf yang kita bacakan sebentar tadi. Dan apakah isi kandungan daripada ayat yang ke-89? Ya, dalam episod sebelum ini kita melihat pada ayat yang ke-88 bila Nabi membawakan ajakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Al-Quran. Apakah perkataan respon mereka dalam ayat yang ke-88 itu? Qulubuna ghulf, iaitu hati kami ini sudah tertutup. Ya, kami tidak perlukan ilmu-ilmu daripadamu wahai Muhammad, kami sudah cukup. Yang pertama, yang kedua, qulubuna ghulf itu maksudnya ialah hati kami dah tak boleh dah faham. Ya, faham apa yang kau bawakan ini, kami ikut jelah apa yang kami sudah ada. Jadi ini adalah respon daripada mereka, pelajaran untuk kita dalam hidup ini. Kalau ada orang yang membawa kebenaran, jangan kita memberi respon susahlah, ya, saya tak boleh, saya ini dah tua, saya ni bukan macam awak. Perkara-perkara tersebut ianya akan mengundang istilahnya bal'anhumullah, laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah hadiah bukan daripada manusia tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-89 Allah menyatakan walamma ja'ahum kitabun min indillah, ya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Apa maksud ayat ataupun terjemahan? Ya, kadang-kadang kita baca terjemahan dia macam faham tak faham, Ustaz, ya. Tapi mari kita lihat, beri perhatian, iaitu walamma ja'ahum kitabun min indillah. Perkataan mereka itu, ya, mereka itu bila sampai pada mereka kitabun min indillah yang bermaksud Al-Quran. Isi ataupun perkara ini sudah dimaklumkan di dalam Taurat. Dalam Taurat akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad yang membawa risalah, ya, yang membenarkan musaddiqul lima ma'ahum,
membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Ya, orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi, ya, mereka tahu dah bahawa sebenarnya di dalam Taurat ada nabi yang akan datang membawa risalah. Jadi apakah yang mereka buat dengan kefahaman itu? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka dengan maklumat itu mereka menggunakan nama nabi, kan ya. Mereka gunakan nama nabi ketika, kalau ikutkan kepada asbab nuzul ayat ini, ialah ketika Yahudi di Madinah itu melawan Aus dan Khazraj, orang-orang di Madinah itu, bila nak lawan tu dia kata kami akan beriman kepada nabi akhir ini dan kami akan menang. Ya, kami akan menang. Dan dengan sebab itu, dengan asbab itulah mereka mendapat kemenangan kerana mereka beriman kepada apa yang terkandung di dalam Taurat dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa realitinya? Adakah mereka betul-betul beriman ataupun sekadar nakkan kebenaran? Ya, kemenangan. Yastaftihun itu maksudnya nakkan kemenangan. Ini yang kita akan lihat bersama pada bahagian kedua ayat 89 ini. Rupa-rupanya mereka hanya nak menang kalau ianya geng sendiri sahaja. Kalau geng orang lain, kalaunya daripada kalangan Arab, bukan di kalangan Bani Israel, mereka kufur, dan inilah yang berlaku yang kita akan sambung sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, dan kita mendengar bacaan daripada surah yang ke-96 di dalam mushaf, tetapi adalah wahyu pertama daripada surah Al-Alaq, bercerita tentang Al-Quran, Ustaz, ya, tentang Al-Quran. Dan mengapa Al-Quran? Rupanya di dalam Taurat, sebagaimana dalam ayat 89 yang sudah pun kita lihat sebentar tadi, sudah pun menyatakan bahawa akan ada risalah akhir, ada nabi terakhir. Dan apakah doa orang-orang Yahudi di Madinah itu bila mereka berperang? Mereka berdoa, dalam tafsir jalan lain menyatakan, ya Tuhan kami, tolonglah kami dengan nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Iaitu perkataannya tadi, mereka berdoa dengan mengharapkan bantuan daripada Allah apabila diutusnya Rasul akhir zaman. Mereka beriman, mereka menyatakan mereka beriman. Istilahnya yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, ya, mereka inginkan kemenangan di atas orang kafir. Tetapi apakah yang berlaku? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi.
apabila mereka telah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, ya, yang mereka arif daripada Taurat tersebut, dah tahu dah bahawa rasul ini akan datang dengan risalah terakhir. Mereka sedar, oh rupanya maksudnya bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi, tetapi orang Arab. Jadi bila orang Arab, mereka merasakan bahawa oh, kami tidak dipilih. Kami masih lagi ada tapi kami tidak dipilih. Ini satu penyakit Ustaz, ya. Satu penyakit dalam diri orang Bani Israel ini ialah dia rasakan bahawa dia adalah the chosen one. Kan? Dia adalah umat terpilih selama ni, daripada Nabi Musa sampailah Nabi Zakaria sampai Nabi Isa. Nabinya semuanya daripada kalangan Bani Israel. Tetapi bila tiba zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada orang Arab. Jadi dia kata bahawa oh, ini bukan geng saya. Bila bukan geng saya, walaupun dia tahu bahawa itu adalah kebenaran, mereka menidakkannya. Istilahnya kafaru bih. Maka apa kesan apabila seseorang itu tahu ada kebenaran tapi tidak mahu menyokong disebabkan dia bukan daripada negara saya, bukan daripada negeri saya, bukan daripada kumpulan warna saya. Contohnya fala'natullahi 'alal kafirin. Ya, laknat Allah adalah kepada orang-orang yang kufur kepada kebenaran kerana bukan geng dia. Ya, dia memilih-milih. Kalau katakan geng saya akan sokong. Ya, saya akan betul-betul berjuang. Tetapi bila ia datang daripada orang lain, daripada bukan geng sendiri, dia akan kufur. Dan ini adalah punca kedua Ustaz, ya. Kalau ayat yang ke-88, laknat ni maksudnya apa? Jauh daripada rahmat Allah. Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang kata awal-awal lagi hati saya ni memang tak terbuka kepada kebenaran. Ataupun ada orang kata jomlah kita pergi umrah, haji, solat, tutup aurat, dia kata belum sampai seru. Belum sampai seru. Bila dia nak sampai serunya kan? Nak sampai dah habis hidup baru sampai seru, memang terus diseru sampai ke mana kita tidak tahu. Yang kita doakan agar kita jaga mulut. Dalam ayat 88 suruh jaga mulut. Pada ayat 89 ini adalah untuk menjaga kepada keimanan. Keimanan iaitu hati memilih kebenaran walaupun bukan daripada geng kita yang biasa kita berinteraksi dalam kehidupan kita seharian. Mari kita sama-sama membaca ayat 89 sekali lagi untuk memastikan kita terjauh daripada laknat Allah, dan kita harapkan Allah sentiasa memastikan kita berakhlak dengan akhlak kebenaran. Ayat 89 bersama Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, alhamdulillah kita dah belajar bagaimana untuk respon kepada kebenaran dan juga bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kebenaran ataupun pendirian kita. Moga-moga kita lah orang yang sentiasa bersama dengan kebenaran dan menyokongnya. Ayat yang ke-90 pula, ayat kedua pada hari ini, untuk sama-sama kita dengar dahulu bacaan dan juga kita hayati tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Barakallah. Allahumma azim, kita dalam bacaan ayat yang ke-90 untuk menjelaskan apakah komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perangai, ya, orang Bani Israel yang bila nak menang dia berdoa untuk mendapat bantuan daripada Allah, ingin mengikut kepada kebenaran At-Taurat, iaitu dengan istilahnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tetapi apabila datang apa yang mereka tahu, mereka kufur.
ini pelajaran penting Ustaz ya, bahawa sebenarnya kita jangan bila kita belum lagi berjumpa dengan orangnya, dengan realitinya, kita kata oh saya betul-betul ya Allah apa sebagainya, tapi bila bertemu dengan realiti, kita pun berbeza daripada apa yang kita fahami selama ini. Jadi Allah memberi komentar pada ayat yang ke-90 itu, istilahnya bi'samashtaraw bihi anfusahum, iaitu sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini komentar daripada Allah. Allah menggunakan perkataan ishtarau. Ishtarau ni maksudnya beli ataupun bertukar ya, bertukar maksudnya uh, sebenarnya yang mereka ketahui itu adalah amat berharga, tetapi mereka tukarkan dengan sesuatu yang kurang berharga, iaitu apa? Iaitu kekufuran mereka. Mereka lebih mementingkan status, ya, popular sebagai Bani Israel. Kalau orang lain, nanti habislah pangkat saya, nanti saya punya populariti, orang kata Bani Israel ini hebat, habis nanti akan berpindah kepada Pak Arab pula. Perkara-perkara tersebut adalah mentaliti yang berlaku yang Allah nyatakan ishtarau bih, ya, mereka menukarkan ataupun jual diri mereka dengan kekufuran. Dan mengapa mereka jadi begitu? Ya, mengapa mereka jadi begitu? Kerana Allah menyatakan di sini bima anzalallah, mengapa mereka tidak mahu beriman, ya, beriman kepada apa yang diturunkan Allah daripada Al-Quran. Istilahnya baghyan. Baghyan ini maksudnya ialah satu dia melampau, dalam masa yang sama juga ia adalah kerana dengki. Dengki, dia tidak mahu kalau boleh Bani Israel ini tak boleh dikalahkan. Kumpulan saya mesti sentiasa menang dan orang lain mesti kalah. Ya, bukannya kalau boleh kita menang bersama. Dia nak kalau boleh dia lebih daripada orang lain. Dia menggunakan istilahnya Gentile. Ya, Gentile ini ialah orang selain daripada Yahudi, dan ada sebahagian daripada orang Yahudi itu yang beriman bahawa selain daripada Yahudi itu, Gentile itu, ya, selain daripada Yahudi itu adalah seperti anjing je. Hina, ya. Maksudnya macam kita ni, dia pandang ni je, ya. Kerana apa? Kerana dia merasakan bahawa dia adalah orang yang diberikan fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah lagi yang komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan ikuti sebentar lagi. Mari kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini, iaitu ma'arafu kafaru bih. Kataan yang ingin kita fokuskan ialah arafa, yang bermaksud mengetahui. 71 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 83, surah Al-A'raf ayat 46 dan surah Yusuf ayat 58. Arafa ini bukan sekadar tahu tetapi kenal betul-betul, ya, kenal betul-betul. Dan inilah yang disampaikan pada ayat yang ke-89, di mana orang-orang Bani Israel ini, Yahudi di Madinah itu memang dah tahu betul-betul dah apa ciri-ciri yang ada. Cuma bila ianya menjadi kenyataan, Nabi Muhammad misalnya datang daripada orang Arab sendiri, bukan daripada kalangan mereka. Mereka ingatkan, Rasul ini mestilah sama ni kan, Nabi Musa sampai Nabi Isa semuanya adalah Bani Israel. Tiba-tiba kan, kalau selama ni orang kumpulan saya je menang jadi pemimpin kan, tiba-tiba alamak bertukar pula kepada kumpulan lain, nak terima ke tak nak terima. Waktu itu sama ada memilih kebenaran ataupun tak apalah. Yang penting ialah geng saya sokong, geng orang lain saya tak sokong. Kita kena berjaga-jaga, jangan sampai istilahnya laknat Allah, ya, hadir kepada mereka yang kufur kepada kebenaran. Kita berehat sebentar, kita akan melihat sebentar lagi bagaimana sambungan tentang kesan daripada mereka yang menukarkan kebenaran dengan kekufuran. Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah bersama kita di studio daripada Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah, iaitulah masjid daerah Manjung Perak. InsyaAllah kita ada orang Manjung Perak dengan serba color purple semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua sebagaimana kita gembiranya berkumpul pada hari ini dengan Al-Quran, mudah-mudahan sama-sama juga dapat kita berkumpul di syurga insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Dan juga bersama dengan kita kumpulan wanita Ibu Tunggal Pontian Johor Darul Ta'zim. Jadi tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita untuk seterusnya kita nak lihat sedikit tentang ilmu tajwid Al-Quran. Kenapa kita penting belajar ilmu baca Quran, sebutan yang betul, lafaz yang betul. Saya teringat kata Syekh Dr. Aiman Suwaid dalam satu ceramah dia, dia kata kalau kitab-kitab yang terdahulu ada salah, datang Nabi kemudian membetulkannya. Kan? Seperti mana Nabi Isa, Nasrani, bila ada kesalahan, maka datang Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran, kita kata Yusahih, yang membetulkannya. Maka Al-Quran ni kitab yang terakhir dah. Dengan Rasul yang bawa Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Maka kata beliau, bila kita melakukan kesalahan, tidak ada lagi kitab yang akan membetulkan. Walaupun kita kata ini ke dalam konteks bacaan semata-mata, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala wariskan hamba-hambanya yang hafal Al-Quran, yang membaca, yang beramal isi kandungan Al-Quran, para ulama sampai hari ini kita dalam My Quran Time, Fazrul tadabbur isi kandungan Al-Quran untuk kita kata membetulkan dalam kehidupan kita semua, baik dari segi pegangan, amal dan semualah. Dan kita lihat paparan slide kita yang pertama untuk tajwid pada hari ini. Menyempurnakan hukum ikhfa pada kalimah min qabl. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Okey. Ni bab apa? Bab nun mati dan tanwin. Kalau kita belajar tajwid kan, sama aja kan? Bab nun mati dan tanwin. Dia sekali sama ada nun mati ataupun tanwin. Dia bertemu dengan huruf, salah satu daripada huruf ikhfa yang ada berapa? Huruf ikhfa ada berapa? Sahabat-sahabat di studio? 15 ke 16? Oh, yakin Semua 15. Okey, 15 huruf ikhfa. Satu juza saddaka fasiqa batazin syadzin. 15 huruf. Maka sini huruf qaf. Maka berlakulah hukum ikhfa hakiki. Maka cara nak baca nun, macam mana? Baca cara ikhfa hakiki lah. Cara ikhfa. Ikhfa masuk dia apa? Apa masuk ikhfa? Okey. Ikhfa masuk dia sembunyi. Maka caranya sembunyikanlah nun mati tu. Kan? Sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan apa? Sembunyikan makhraj sahaja. Makhraj nun, hujung lidah ke langit. Nun. Tak ada dah ke langit. Dah sembunyi dah makhraj tu. Tak ada lagi. Lepas sebut mi saja. Lepas kita sebut mi, huruf mi baris bawah tu, terus kita standby nak sebut huruf apa? Huruf qaf. Nun makhraj tak ada lagi. Tinggal nun hanya tinggal pada gunnah saja. Suara sengau, suara gunnah saja yang berlaku di hidung. Maka nun tu disembunyikan di sisi huruf qaf. Bunyinya pun lain daripada huruf ikhfa yang lain. Nun bertemu dengan dal, bunyinya gininya. Min dunillah. Kan bunyi gitu je.
Tapi jumpa dengan qaf, ikhfa hakiki juga. Nama sama. Bunyinya min qablu. Cuba sebut. Wa kanu min qabl. Kita nak dengar orang Johor dulu sebut. Johor Wa kanu min qablu yastaftihun. Okey, kita nak dengar pula orang Manjung. Wa kanu min qablu yastaftihun. Aywa, baik. 5 bintang untuk kedua-dua daripada Perak dan juga Sabah daripada Pontian. Maknanya, tapi ada satu lagi pekerjaan bagi huruf qaf ni. Huruf ikhfa dalam 15 tu ada beberapa huruf, 4 huruf ialah huruf ikhfa hakiki yang tebal. Qaf, dad, ta, dha. Yang lain tu nipis je macam dal. Bila tebal, dengung pun bunyinya tebal. Dengung pun bunyi tebal. Tak boleh baca min qabl, tak boleh. Min, dia mesti bunyi min. Cuba sebut wa kanu min qabl. Ayuh, kena tebal. Okey, sebab qaf itu huruf yang tebal. Tapi ada juga setengah Nusafas dan juga sahabat-sahabat bila sebut tebal dia sebut macam ni. Wa kanu min bunyi gitu. Min. Jangan, itu dah jadi agak melampau sedikit. Jangan sampai macam tu. Min qabl, gitu saja. Okey? Wa kanu min qablu yastaftihun. Okey. Kita lihat slide kita yang kedua pula. Untuk ayat 89 juga menjelaskan sebutan huruf pada kalimah ma'arafu. Okey, di hujung ayat tadi ada perkataan falamma ja'ahum ma'arafu. Huruf ain tu. Huruf ain pada kalimah ma'arafu. Supaya apa? Ain tu jelas. Zahirkan ain tu. Ain baris atas tu. Kalau tidak dia tenggelam dalam mat. Ma tadi. Ma'arafu. Ma'arafu. Itu tak boleh. Tak betul. Ma'arafu. 1, 2, mula. Ma'arafu. 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 Biar bunyi begitu. Okey, jangan tenggelamkan ain dalam mak yang panjang tu. Kita hanya tekan saja. Tekan betul-betul huruf ain supaya jelas ma'arafu gitu. Okey. Baik, kita nak cuba hafaz sedikit ayat pertama ini. Boleh satu baris pun jadi. Dah hari ni buat balik Manjung. Seorang bawa balik ke Pontian. Okey. Okey, jom ikut saya baca. Saya baca sepatah kemudian diikuti oleh semua. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Musaddiqun lima ma'ahum. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Walamma ja'ahum, dan setelah sampai kepada mereka kitabun min indillah, kitab daripada
sisi Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum musaddiqul lima ma'ahum musaddiqul lima ma'ahum walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum Okey, sekarang tibalah masanya kita membaca secara ghaib atau secara tidak melihat mushaf. Okey. Jangan tengok mushaf. Walaupun mushaf buka, jangan tengok. Okey, cuba bergantung kepada suara saya, dengar dengan betul-betul dengan mata hati kita, kemudian ikut saja apa yang saya baca. Kita dah ulang banyak kali kan. Cuba kita baca dalam bentuk hafalan pula. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, dan Alhamdulillah sebentar tadi kita sudah pun menghafaz Ustaz Tir ya, ayat 89 sebahagiannya. Saya ucapkan tahniah kepada yang berada di studio, harapnya balik ke Johor, balik ke Perak nanti, sambil itu boleh mengulang dan sambung. Tadi dalam 3-4 minit satu baris, kalau tambah berapa Ustaz? 4 minit, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maksudnya 6 kali 4, 24 minit je. Lepas tu tidurlah tu dalam bas ya. Sampai Johor, sampai Perak, apa dah? Setengah muka surat tu dah hafal dah ya, masya-Allah ya. Dan alhamdulillah sebentar tadi ya, dalam ayat yang ke-90 telah pun kita lihat tentang istilah bi'samastarau bihi anfusahum. Allah menggelar ataupun menyatakan sangat buruk ya apa yang berlaku pada mereka. Dan ketika kita belajar ayat begini ya, ketika kita tadabbur, kita juga perlu melihat pada diri kita. Sebenarnya adakah kita mungkin berperangai seperti ayat ini yang kita doa pada Allah agar ia dijauhkan? Kalau kita baca ayat ini kemudian kita kata teruk je Ustaz kan, Yahudi ni teruk kan, tapi kita tak lihat pada diri kita, sebenarnya khawatir
rupa-rupanya ia boleh muncul juga Ustaz ya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam peluang yang ada ni, ramai yang ada di studio, saya mungkin nak tanya soalan Ustaz ya, nak tanya soalan. Kalau katakanlah ya, tuan-tuan sekalian, ada seorang ni pemimpin ya, memang pemimpin dan orang Melayu. Tuan-tuan, dia membawa kebenaran. Tuan-tuan akan sokong ke tak sokong? Siapa sokong angkat tangan? Orang Melayu memang bagus perangainya, membawa kebenaran. Baik ya. Tapi sekali lagi datang pula orang lain, orang Arab. Orang Arab membawa kebenaran. Tuan-tuan nak sokong tak sokong? Sokong ya. Okey, kalau katakan kali lain Ustaz ya. Kali ini bukan orang Melayu, bukan orang Arab. Orang Cina pula. Dia datang, saya sebagai pemimpin awak, saya membawa kebenaran. Tuan-tuan nak sokong ke tak sokong? Dia lain sikit Ustaz. Sekali lagi, datang pula orang Yahudi pula. Orang Yahudi datang. Saya ni orang Yahudi. Ya. Saya ni orang Bani Israel. Saya datang membawa kebenaran. Tuan-tuan rasa nak sokong ke tak? Di sini saja berbeza-beza tuan-tuan kan. Maksudnya mereka dahulu, suatu masa dahulu mencabar. Pasal kita kena ingat bahawa di akhir zaman nanti ada Nabi Isa. Nabi Isa kaum apa? Bukan Melayu, bukan Arab, bukan Cina, tapi Bani Israel. Dan pada waktu itu kalau kita tidak beriman dengan ayat yang ke-90 ini, bi'samastarau bihi anfusahum. Ya, amat teruk sekali perangai kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Itu sebabnya tadi kita pun dah bercampur-campur tu, tak apa, tuan-tuan dalam bas nanti boleh bincang-bincang. Tapi hari ini kita nak teruskan bacaan ayat yang ke-90 sekali lagi agar apa yang ada dalam ayat ini bukan sekadar pasal Bani Israel susah nak memilih pemimpin yang datang daripada Arab iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perangai ini sebenarnya perangai yang kita minta Allah jauhkan daripada kita. Ayat 90 bersama Ustaz. Baik, alhamdulillah kita baca sekali lagi ayat 90. Kali ini dengan cubaan Taranum Hijaz lah pula Hijaz, ingat Ustaz Tai ni macam Hijaz lah ya. Baik, dan hari ini ramai yang bersama dengan kita Safas. Ya. Jadi kalau saya salah tu satu dewan ni tegur. Jadi tu bagusnya kan. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله. Surah Nazim, itulah bacaan ayat yang ke-90 menjelaskan bagaimana perangai yang buruk yang berlaku pada Bani Israel itu yang boleh juga muncul pada mana-mana manusia di dunia ini adalah kerana istilahnya baghyan. Ya, baghyan ini bugha, iaitu rasa dengki, keinginan untuk berkuasa, tamak untuk berkuasa, baghyan. Ya, kalau boleh Bani Israel itu mesti di atas dan kaum-kaum lain semuanya dianggap seperti anjing. Ya, kalau Gentile itu sebahagian daripada orang-orang Yahudi merasakan bahawa semua ini tidak layak untuk berada samantara dengan mereka. Padahal Allah menyatakan di sini mereka dengki ini kerana yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya, mereka dengki dengan apa yang Allah turunkan kurniaannya kepada hamba-hamba yang dikendakinya. Maksudnya kali ini wahyu turun kepada Nabi Muhammad orang Arab, ya, orang Arab. Jadi mereka tak puas hati dengan perkara ini. Mereka rasakan bahawa kami masih ada lagi. Selama ini kami dimuliakan. Mengapa kali ini kami perlu dipimpin pula oleh orang Arab pula? Jadi inilah
peristiwa ataupun perkataan baghyan bainahum, kesan daripada perkara ini Allah menyatakan fa itu maksudnya kesan daripada apa yang mereka buat, ba'u bi ghadabin ala ghadab, iaitu kemurkaan atas kemurkaan. Kemurkaan pertama Allah adalah kerana mereka dulu memang suka manipulate Taurat, maksudnya tukar-tukar, tak nak beriman kepada Nabi Musa, kata saja beriman pada Nabi tapi tak ikut pun, cakap saja dekat mulut. Tetapi ghadab yang kedua adalah bila Nabi Muhammad datang, mereka juga tidak beriman. Hanya menyatakan kami beriman, kami nak kemenangan, yastaftihuna 'alal ladina kafaru pada ayat 89 itu, bila susah barulah nak beriman ataupun memohon pertolongan pada Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hujung itu ayat 90, walil kafirina adzabun muhin, bagi mereka yang kufur kepada wahyu yang Allah bawakan ini adalah azab yang amat-amat hina. Mereka terasa terhina, Ustaz ya. Terhinalah. Oh, saya ni Bani Israel nak kena jadi dipimpin oleh orang Arab. Rasa terhina. Dan kerana mereka merasa terhina, dia tak rasa terhina tak ikut kebenaran. Mereka rasa terhina kerana perkauman, maka akhirnya Allah kata mereka akan diazab dengan kehinaan. Itu lebih hina lagi kepada mereka berbanding kalau di dunia ini kita orang Melayu, tapi kalau ada orang kaum-kaum lain, kalau ia membawa kebenaran, kita tahu bahawa kebenaran itu adalah fadal, kurniaan Allah. Allah boleh bagi pada sesiapa sahaja untuk membawanya, jangan pilih-pilih. Ya, mungkin kita kata, dia bukan geng saya, dia bukannya kumpulan warna yang sama saya pilih, maka saya pun rasa saya tak akan setuju dengan perkara tersebut. Khawatir ia menyebabkan kemurkaan Allah dan juga azab yang amat hina. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita mohon bantuan Allah dengan takut dan harap. Sebagaimana pada ayat 89, iaitu mereka sebenarnya orang-orang Bani Israel, Yahudi ini betul-betul memohon pada Allah dan kaedahnya betul. Iaitu dengan takut dan harap pada Allah dengan keimanan. Ya, cuma selepas dah dapat kemenangan, datang kebenaran, ia tidak diindahkan. Yang pertama. Yang kedua, kita pilih jalan agama dan tinggalkan kelalaian serta kehinaan dunia. Itu yang kita belajar, iaitu apabila kita tahu kebenaran, kita ikut walaupun ia mungkin datang daripada kaum ataupun kumpulan yang berbeza. Yang ketiga, tidak dengki dengan kebolehan dan kelebihan orang lain. Ya, apabila orang lain naik pangkat, dapat banyak kejayaan, jangan didengki kerana kita tahu bahawa ianya boleh mengundang laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua, tuan-tuan dan puan yang berada di studio, ya, keluarga kita, tuan-tuan yang berada di rumah, kita terpelihara daripada akhlak buruk di mana dalam ayat 89 dan 90. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, cahayakanlah kami dengan cahaya daripada Al-Quran. Ya Allah, sembuhkanlah kami daripada Al-Quran Karim. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan akan rahmat pertolongan-Mu, ya Allah. Dan kami amat takut kepada azab kemurkaan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang-orang yang diberikan kebaikan dunia dan hari akhirat, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok, gembira bertemu pada hari ini kerana kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami sekali lagi di hari akhirat, ya Allah, dalam syurga Jannatul Firdaus-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Doa-doa tuan-tuan yang dalam musafir, terus kita berdoa walaupun 2 ayat tetapi ianya amat kita perlukan. Moga-moga Allah pimpin hidayah pada diri kita dan juga kepada keluarga dan seluruh masyarakat. Inilah yang kita ingin kempenkan dalam Tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita bekerjasama untuk menyebarkan misi mesej daripada Al-Quran. Dan tuan-tuan boleh menyumbang keuangan, menyumbang idea dengan nombor hotline yang tertera untuk sama-sama kita sebarkan Al-Quran, kita sebarkan akhlak Al-Quran. Dan salah satunya ialah jangan sampai ada baghya, ya, jangan ada bugha dalam kehidupan kita, rasa ingin lebih berkuasa atas orang lain, tetapi biarlah kita terus bersama kebenaran mencari Tuhan.
Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Episod akan datang, Quran, Salat, Infak. InsyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين يا